Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah Profesor Madya Dr. Wan Muhammad Yusof bin Wan Cik yang telah memberi tunjuk ajar bagi melengkapkan tugasan ini. Kami juga merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada sidang pembentang dan pendengar serta rakan-rakan seperjuangan yang hadir sepanjang seminar ini dijalankan. Kertas kerja ini dibuat untuk memenuhi keperluan kursus subjek maqasid syariah SYA 31003 Pusat Pengajian Syariah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Saya, Ainajwa binti Muhammad Suhani, nombor matrik 061490 daripada semester 7 akan membentang tajuk artikel kami iaitu pengharaman perkahwinan berasaskan hubungan persemandaan, hukum dan hikmahnya menurut syarak. Baiklah, saya buka tirai pembentangan dengan pengenalan kepada tajuk abstrak. Perkahwinan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai pertalian darah atau nasab perkahwinan dan susuan adalah tidak sah di sisi agama. Hal ini kerana Islam merupakan agama yang sangat adil dan menjaga kebajikan umatnya. Maka objektif kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti apakah hukum dan hikmah mahram perkahwinan berasaskan hubungan persemandaan menurut syarak. Metodologi kajian ini adalah berteraskan kepada metodologi kajian secara kualitatif yang menggunakan metod kajian keperpustakaan dengan menganalisis bahan-bahan penulisan ilmiah. Hubungan persemandaan ini merupakan satu perkara yang amat dilarang dalam Islam kerana Islam sendiri amat menitik beratkan kesinambungan generasi yang akan datang. Kesimpulannya, kajian ini dijalankan supaya dapat memberikan kesedaran dan pendedahan yang terbuka kepada semua tentang hukum dan hikmah pengharaman perkahwinan. Baiklah, seterusnya objektif yang ditekankan dalam artikel adalah untuk mengenal pasti hukum dan hikmah mahram perkahwinan dan juga menjelaskan 4 golongan yang diharamkan berkahwin berasaskan hubungan persemandaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdana binti Muhammad Noh yang bernombor matrik 061883. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan dapatan kajian. Di sini saya akan menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai pengharaman perkahwinan berasaskan hubungan persemandaan. Seperti yang kita ketahui, perempuan yang haram dikahwini secara persemandaan mempunyai 4 golongan. Saya akan menyebut siapakah yang tergolong dalam golongan hubungan persemandaan ini. Yang pertama, ibu mertua sama ada daripada keturunan atau susuan. Yang kedua, ibu tiri hingga ke atas. Yang ketiga, menantu perempuan, isteri kepada anak hingga ke bawah. Yang terakhir sekali, yang keempat, anak tiri tetapi dengan ibunya yang dikahwini tersebut telah dipersetubuhi. Sekiranya belum disetubuhi dan diceraikan, maka hukum mengahwini anak tiri terbabit tidak haram. Pengharaman berkahwin dengan anak tiri tidak hanya terhad kepada mereka yang tinggal bersama dengan ibunya sahaja, tetapi juga kepada anak-anak tiri yang tinggal jauh dari ibunya. Begitu juga seseorang perempuan diharamkan berkahwin dengan bapa tirinya, suami anak perempuannya, menantu, anak tirinya serta mertuanya. Kupasan subtopik yang selanjutnya ialah perbincangan. Okey, apakah hukum bagi perkahwinan yang berasaskan dengan hubungan persemandaan ini? Haram hukumnya bagi seseorang lelaki yang ingin mengahwini 4 golongan yang saya nyatakan sebentar tadi, bagi menjaga susur galur keturunan untuk melahirkan anak-anak yang produktif. Seterusnya, supaya terwujudnya keharmonian keluarga dan masyarakat yang akan datang, agar dapat melindungi diri daripada terikat dengan ikatan perkahwinan yang dilarang oleh Allah SWT demi menjaga kelestarian hidup yang makmur serta mengekalkan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Kesimpulan yang kita perolehi daripada tajuk ini, para ulama telah menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai perempuan-perempuan yang dibolehkan atau yang diharamkan untuk dikahwini, tidak kiralah dari segi nasab, susuan maupun persemandaan itu sendiri. Ini juga dapat memberi kesedaran kepada masyarakat di luar sana dalam mengetahui perkara ini dengan lebih mendalam. Maka, sebelum seorang lelaki memilih pasangan hidupnya, lelaki tersebut perlulah mengkaji susur galur keturunan perempuan yang ingin dikahwininya. Dengan itu, sudah jelaslah bahawa pengharaman perkahwinan ini berlaku di atas beberapa faktor dan keadaan. Tuntutan ini juga dilakukan untuk menjaga kemaslahatan dan darjat seorang wanita serta kemuliaan agama Islam. Mungkin itu sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.